Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak membentangkan sedikit sebanyak tentang subjek yang saya pelajari, iaitu Value Estimation and Procurement of Construction. Yang pertama, kita akan pergi ke student profile. Nama saya Muhammad Faris Syazwan bin Rohaizat daripada kelas BBY Building Construction bernombor matrik CB 210397. Saya berasal daripada negeri Johor dan menetap di negeri Johor. Saya duduk di Ulu Tiram, Johor Bahru. Saya mempunyai 3 adik-beradik dan saya nombor 2. Saya lahir pada tahun 2001, iaitu 18 Oktober. Dan sebelum saya masuk UTHM, saya belajar di Kolej Vocational Keluang, iaitu berdekatan dengan Batu Pahat, Johor. Saya masih lagi tiada pengalaman bekerja dan saya cuma hanya ada pengalaman semasa intern sahaja ketika bekerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada introduction tentang pembelajaran sepanjang semester ini, tentang anggaran dan perolehan nilai pembinaan. Okey, subjek ini diketuai oleh Encik Muhammad Fakrul Adli bin Abdul Razak. Okey, subjek ini juga memfokuskan kepada bidang unjuran kos dan perolehan nilai pembinaan bagi suatu projek. Selain itu, topik ini mengajar kita macam mana nak menangani isu apabila timbul keadaan yang tidak dijangka. Okey, sebagai contoh, macam tahun ni, macam tahun 2019, kita hadap satu penyakit, iaitu coronavirus. Okey, banyak juga isu dan projek yang terbengkalai semasa tahun pertama jangkitan ini dan ia tidak diteruskan. Okey, selain itu, topik ini juga mengajar kami cara menguruskan proses tender. Sebagai contoh, macam kuantiti yang perlu disediakan atau butiran kerja yang perlu dilakukan, tempoh masa untuk menyiapkan kerja dan syarat kontrak. Okey, cara menguruskan tender sebelum ia diiklankan di mana-mana kontraktor atau pembekal juga dibincangkan dalam topik ini. Okey, selain itu juga, siasatan juga didedahkan oleh pelajar dalam pembelajaran ini. Bagaimana untuk menjalankan siasatan tapak jika kesukaran tidak dapat dielakkan. Okey, pandemik yang disebabkan oleh virus. Sebagai contoh, selain itu, kursus ini merangkumi cara menggunakan sistem dan apa yang disambungkan kepada tender pembinaan, menjual tender dalam talian dan menggunakan platform komunikasi dan kerjasama. Okey, topik ini juga, apa yang saya memahami adalah mengajar cara mengurus risiko pada bidar dan juga ramalan kos. Sebagai contoh, sebelum melakukan suatu projek atau kerja, kami membangunkan rancangan, iaitu kenal pasti risiko, periksa risiko, awasi risiko dan uruskan risiko. Ia tidak akan menjadi kerugian yang ketara untuk suatu bangunan atau tender jika kita dapat menguruskan risiko ini dengan lebih awal dan dengan teratur. Okey, setelah selesai introduction, masuk ke summary of syllabus. Okey, bab 1, dia menceritakan bentuk dan standard atau bagaimana bentuk dan kontrak standard digunakan di Malaysia. Okey, diperkenalkan kepada pelajar. Bab 1, kontrak kerajaan, kontrak komersial dan kontrak antarabangsa adalah 3 kategori. Pelajar juga perlu memahami kewajipan undang-undang dan kewajipan kontrak mereka. Okey, sebagai contohnya, mencari prestasi tertentu, menuntut ganti rugi, bayaran kualiti atau bayaran, atau meminta pelepasan daripada kontrak. Okey, pengarang dokumen tender, kepentingan dokumen tender dan pelbagai jenis tender, semuanya diberikan dalam dokumen tender. Okey, selain itu, tender terdiri daripada 5 komponen, iaitu yang pertama kontrak, terma tender, butiran tender, borang tender dan juga jadual tender. Okey, dalam bab ini juga, pelajar juga harus biasa dengan komponen utama dokumen tender,
iaitu seperti keperluan penyataan, spesifikasi, terma kontrak, syarat tawaran dan juga keperluan dan akreditasi kualiti. Okey, seterusnya kita masuk kepada bab 2, iaitu penggabungan projek. Okey, dalam bab 2 ini dia mengurangkan masa dan juga perbelanjaan. Okey, pertandingan dan perbincangan tender kedua-duanya berlaku dalam bab ini. Okey, ia menggunakan proses tender yang kompetitif dan memerlukan lukisan yang teliti yang boleh digunakan oleh kontraktor untuk menentukan harganya. Okey, selain itu kita boleh mengadakan kursus pendidikan komuniti SPRM dan akademi anti rasuah adalah beberapa daripadanya. Okey, pelajar dimaklumkan tentang pemeriksaan dokumentasi tender. Okey, melalui pelbagai saluran termasuk iklan, penjualan kertas tender, deposit tender, penutupan tender dan penilaian tender, dan juga pemeriksaan ini perlu dijalankan. Okey, seterusnya kita masuk kepada bab 3. Okey, bab 3 pula menerangkan cara untuk menerangkan setiap komponen projek pembinaan dalam kontrak menggunakan dokumen tawaran termasuk plan, spesifikasi dan juga anggaran. Selain itu, bab ini bertujuan membantu pembida menyerahkan tawaran mereka. Laporan penilaian juga dijelaskan, dokumentasi projek, jemputan untuk membida dan arahan kepada pembida. Semuanya diliputi dalam bab ini. Okey, dokumen tawaran, syarat asas, keperluan tambahan dan spesifikasi teknikal semuanya harus disertakan dalam buku panduan projek. Bab ini juga membincangkan arahan tawaran, juga dikenali sebagai arahan pembida. Okey, yang merupakan dokumen yang dikurangkan oleh bank pelaburan yang menjalankan proses lelongan kompetitif dan merangkumi semua keperluan, jangkaan, prosedur dan maklumat lain yang dianggap perlu untuk membantu pembida. Tambahan pula, mengikut apa yang kami fahami, syarat am dan syarat tambahan yang diterbitkan sebagai dokumen berbeza yang menggariskan peruntukan khusus kontrak yang terpakai kepada setiap pemilik atau projek individu. Berikutan itu, terdapat 3 kategori penilaian JKR. Yang pertama, projek utama melebihi 10 juta. Projek kedua iaitu projek sederhana antara 2 juta, dan yang ketiga dan juga 10 juta, dan yang ketiga projek kecil di bawah 10 juta. Tender ini juga dinilai dalam 3 bahagian. Bahagian yang pertama terdiri daripada membuat ringkasan tender. Bahagian kedua memanggil jawatan kuasa pembukaan dan juga menjalankan ujian aritmetik. Okey, peringkat kedua melibatkan semakan borang tender dan juga kriteria penilaian. Peringkat ketiga juga menggunakan kedua-dua kriteria khusus dan kapasiti keuangan. Okey, kita masuk ke bab 4. Okey, bab 4 pula bagaimana untuk mengatur dan merancang untuk tawaran tender diliputi dalam bab ni. Sebelum memulakan tugas, kita mestilah mempunyai rancangan atau kaedah dalam fikiran yang akan memudahkan segala-galanya berjalan seperti yang diharapkan. Sebelum memanjat bangunan adalah penting juga untuk menjalankan penyiasatan tapak. Ini adalah perlu untuk memastikan lokasi adalah tepat dan plan itu diikuti. Apabila ia melibatkan kaki tangan, peralatan, perbelanjaan, penggalian dan kos lain ataupun kos bangunan juga memainkan peranan penting untuk sesuatu projek pembinaan. Okey, bab 5 pula adalah tentang sistem komunikasi dan juga kerjasama dan cara membuat anggaran menggunakan sistem komputer. Okey, pada zaman sekarang teknologi ini digunakan untuk memudahkan aktiviti seperti mesyuarat, jualan lelongan, boleh juga melalui dalam talian dan juga e-tender. Apabila sesuatu keadaan menghalang pertemuan
secara bersemuka. Pada zaman 2019 sehingga 2022, Malaysia masih mengalami penyakit iaitu penyebaran coronavirus iaitu COVID-19 di seluruh negara. So selain itu, ia membolehkan komunikasi manusia dan perkongsian dokumen dalam talian oleh kerana pembina yang memberikan harga terendah atau syarat terbaik biasanya memenangi jualan. Ia juga mungkin jualan yang terbaik. Macam kita zaman sekarang masih still boleh gunakan Google Meet jika satu halangan tu untuk kita bertemu secara bersemuka. Kita boleh menggunakan banyak platform untuk menjual ataupun mengiklan tender-tender projek. Bab 6, matlamat perolehan strategik dalam bab ni. Seperti yang dijelaskan, untuk memastikan syarikat boleh mengakses bekalan barangan dan juga perkhidmatan yang boleh dipercayai untuk beroperasi. Ia juga boleh membantu dalam menyelesaikan isu dengan perkhidmatan sektor awam untuk menentukan bagaimana perolehan harus dianjurkan untuk melaksanakan dasar perolehan, strategi perolehan dirangka. Okey, menjalankan analisis, menilai pasaran pembekal, membangunkan strategi, sumber daripada luar, mempraktikkan strategi tersebut, berunding dengan pembekal dan memilih bidang yang terbaik. Dan akhirnya melaksanakan pelan peralihan atau penambahbaikan rantaian bekalan kontrak adalah 7 langkah yang membentuk proses perolehan yang berjaya. Okey, di dalam bab 7 pula, ia menyediakan kos perniagaan untuk menentukan sama ada projek adalah realistik atau mungkin dari perspektif perniagaan. Keperluan pengguna juga diambil kira, mentakrifkan dari segi idea, masa dan kos dan juga fungsi. Ia menguji menggunakan penilaian projek dan alternatif kebolehkesanan, menerangkan cara nilai daya maju atau kebolehkesanan projek dari sudut perniagaan, keperluan projek untuk produk siap, tarikh akhir untuk disiapkan, ciri reka bentuk dan belanjawan yang diperuntukkan untuk projek itu hanyalah sebahagian daripada komponen taklimat projek yang diliputi dalam bab ni. Okey, pelanggan untuk pembinaan datang dalam dua bentuk berbeza, iaitu daripada sektor awam dan juga sektor swasta. Bab 8 pula, sebelum memulakan projek, strategi mestilah dikenal pasti atau diperiksa terlebih dahulu. Jika kerja akan menjadi tidak teratur dan sesak jika kita tiada strategi. Atas sebab ini, selain itu, mereka akan melakukan tugas bersama-sama. Pemilihan pasukan projek adalah penting untuk sesuatu perniagaan. Kualiti produk yang diperlukan adalah faktor yang utama turut diambil kira. Selain itu, perlu ada pengagihan risiko dan juga saksama antara pembeli dari pembinaan. Mengenal selain itu juga, dalam bab ini juga mengenal reka bentuk pembinaan. Seseorang mesti memikul tanggungjawab dan juga risiko. Okey, yang terakhir dalam bab ini adalah bab 9, iaitu ia terdedah kepada risiko dan juga ketidakpastian. Ini kerana ia melibatkan wang dan juga sektor pembinaan dihadapi lebih bahaya daripada sektor lain. Okey, ia mungkin berbeza daripada apa yang dijangkakan. Sebelum mengambil risiko, ia mesti melaksanakan strategi yang terbaik. Contoh risiko yang boleh diterima termasuk risiko dalaman dan luaran serta risiko jangka pendek dan juga jangka panjang. Selain itu, ia kenal pasti bahaya juga belanjawan 3 mata, simulasi Monte Carlo dan heuristik, iaitu beberapa contoh. Okey, seterusnya kita masuk kepada proses dan keputusan tugasan.
Okey, tugasan pertama menerangkan bagaimana COVID-19 di Malaysia menjejaskan projek pembinaan. Menerangkan isu yang dihadapi oleh industri pembinaan juga. Okey, tugasan satu adalah tujuan bagaimana untuk menjalankan projek pembinaan di Malaysia walaupun dalam pandemik COVID-19. Akta 829 juga dimaklumkan melalui ini. Jelas daripada status ini bahawa langkah pengawal seliaan sementara bertujuan untuk menghentikan penyebaran kes coronavirus. Disebabkan oleh undang-undang, SOP tertentu mesti dipatuhi semasa bekerja di tempat kerja jika ingin meneruskan projek pembinaan. Selain itu, ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan semasa melakukan kerja di tempat atau di tapak pembinaan. Terdapat banyak juga projek pembinaan terbengkalai kerana pandemik yang berlaku di Malaysia pada tahun pertama. Okey, seterusnya tugasan 2. Okey, tugasan 2 ini diberi pendedahan kepada pendapatan disediakan melalui tugasan ini. Okey, istilah perolehan kadang-kala merujuk kepada keseluruhan usaha termasuk pemerolehan barangan dan juga perkhidmatan. Okey, ia menyediakan maklumat mengenai IBS di Malaysia di samping menggariskan keperluan kontrak. Tugasan ini juga menggariskan kewajipan setiap pihak. Pelajar juga diperkenalkan kepada perolehan pembinaan dalam reka bentuk bangunan serta kaedah perolehan konvensional dalam laporan ni. Ia juga boleh mempelajari banyak perkara baharu termasuk reka bentuk dan juga binaan dan juga perolehan konvensional dengan laporan yang dihantar kepada secara individu. Okey. Dalam tugasan ini juga mengajar kita bahawa ia akan mencabar untuk beroperasi tanpa perolehan majoriti komersial. Selain itu, ia mengumpul dan memeriksa data pendapatan untuk menyediakan pengetahuan yang membantu perniagaan dalam menambah baik keputusan. Okey, tugasan 3 pula, jenis perolehan yang didedahkan dalam laporan ini. Okey, terdapat banyak kaedah perolehan yang tersedia termasuk reka bentuk dan binaan, kontrak pengurusan, pembayaran baik kos dan juga kontrak sekaligus. Dalam beberapa jenis perolehan, ia menjelaskan bahawa reka bentuk dan binaan merujuk kepada kontraktor yang mereka bentuk dan membina kemudahan. Okey, sebagai contoh, teres atau rumah 2 tingkat tanpa sebarang perabot di dalamnya. Ia berbeza daripada projek turnkey dan serupa dengan mereka bentuk dan membina bangunan. Tetapi rumah itu mempunyai perabot dan berperabot lengkap. Kaedah lawatan tender juga menunjukkan bahawa setiap pekerja berpakaian sesuai untuk lawatan tersebut. Tugasan 3 juga menunjukkan cara menghantar tender sekiranya berlaku wabak atau virus berjangkit di negara ini. Contohnya juga boleh dihantar melalui penyerahan elektronik, fizikal ataupun melalui pos. So, sebagai kesimpulannya, setiap tugasan yang diberikan oleh lecturer mestilah berkaitan dengan tugasan lain. Seperti dalam tugasan 1 ada berkaitan dengan tugasan 2 dan juga ketiga. Tugasan pertama, ia menerangkan bagaimana Malaysia telah meluluskan Akta Penyakit Coronavirus 2019 dan juga penyelesaian sementara untuk mengurangkan kesannya menjelang 2020. Bagi membantu industri bertahan daripada wabak COVID-19, ia juga adalah untuk mendapatkan tanggungjawab kontrak dan melaksanakannya. Beliau meneliti amalan perolehan pembinaan Malaysia. Dalam laporan keduanya, Malaysia kebanyakannya menggunakan teknik tradisional, kaedah reka bentuk dan bina
kontrak pengurusan dan usaha sama ada dan usaha sama dan perkongsian sebagai kaedah perolehannya. Dalam laporan ketiga, pelajar diminta membincangkan beberapa banyak pelaksanaan. Dalam tugasan 3, apa yang saya fahami, ia banyak pelaksanaan dan juga prosedur kerja yang perlu diubah dan diselesaikan dengan keadaan yang berkembang sejak COVID-19 sampai ke Malaysia pada tahun 2019 hingga kini. Mesyuarat dalam talian, membuat keputusan dan dokumentasi adalah sebahagian daripada transformasi ini. Projek bangunan harus dibentuk oleh tugasan ini yang juga akan menggariskan beban kerja kontraktor untuk tempuhi COVID-19 di Malaysia. Okey, dalam selepas itu proses dan hasil projek. Okey, dalam subjek ini juga diberi tugasan iaitu membuat satu projek, iaitu membina satu company dan mencari salah satu tender yang company itu buat. Okey, dalam ini adalah tugasan projek berkumpulan. Dalam kumpulan terdapat 4 orang. Projek ini juga adalah untuk membuat tender yang mudah. Projek ini juga perlu mencipta nama syarikat sendirian berhad. Di samping itu, ia adalah memastikan sama ada pelajar mengetahui tender syarikat atau tidak. Pelajar ia perlu mempunyai pemahaman asas tentang apa itu tender sebelum memerlukan projek ini. Okey, projek ini perlu disiapkan seolah-olah pelajar sedang membuat tender bangunan. Okey, dengan maklumat projek tersebut, Sir Fakrul membangunkan projek ini menunjukkan bagaimana tender pembinaan untuk atau pengubah suaian bangunan harus diformatkan. Keupayaan untuk membina prosedur tender kerja juga boleh diasah melalui usaha ini. Dalam tugasan ini juga menggariskan langkah-langkah yang terlibat dalam membuat tender dari awal hingga akhir. Oleh itu adalah penting untuk pelajar menyiapkan projek ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur tender. Selain itu, pelajar juga didedahkan untuk membuat laporan projek mengenai tender dalam tugasan ini. Apa yang saya dapati dalam tugasan berkumpulan ini adalah pelajar dapat mengetahui cara membuat tender mudah dan bekerjasama dengan orang lain untuk menyiapkan projek ini. Jika sesebuah bangunan bercadang untuk melaksanakan projek tersebut, tender ini juga penting untuk sesebuah pembinaan. Dengan bantuan projek ini, pelajar kami dapat lebih banyak pendedahan sebelum memasuki tenaga kerja, sebelum memasuki tempat bekerja. Ia merupakan salah satu tanggungjawab pelajar apabila menyiapkan projek secara berkumpulan dan bukannya satu atau dua orang sahaja. Namun apabila melakukan suatu tugas, ia melibatkan seluruh organisasi yang di mana menunjukkan seluruh organisasi itu berfungsi dan bukan hanya seorang dua melakukan kerja itu sahaja. So, akhir sekali kesimpulannya, apa yang saya menyedari bahawa keseluruhan projek anggaran dan juga perolehan nilai pembinaan yang diterajui oleh Encik Muhammad Fakrul Adli bin Abdul Razak merangkumi pelbagai tema berkaitan perolehan. Mesyuarat dalam talian, dokumentasi dan membuat keputusan adalah sebahagian daripada transformasi ini. Bagi mengelak saman daripada SPRM, perolehan turut merangkumi langkah-langkah untuk menghalang pekerja daripada melaporkan diri untuk bertugas secara bersemuka. Ini akan mengelakkan tempat kerja daripada terlalu sesak. Topik ini juga membincangkan undang-undang pembinaan yang ditetapkan untuk melindungi kontraktor daripada risiko. Oleh itu, Akta 466 dan juga 829 digunakan untuk mengurangkan akibat coronavirus tersebar. Matlamat penguatkuasaan akta ini adalah untuk melindungi kontraktor. Langkah interim untuk mengurangkan kesan penyakit coronavirus, Seksyen 7 Akta Kurungan COVID-19. Perolehan juga meliputi penciptaan keperluan penciptaan dokumen prabida,
pelawaan tender dan juga lawatan tapak, penerangan dokumen prabida, penciptaan anggaran harga, penilaian tender, mesyuarat untuk penjelasan tender, laporan mengenai penilaian, sijil dan surat penerimaan penilaian tender. Okey. Pelajar akan dapat mengetahui lebih lanjut tentang subjek ini dengan mendalam. Apabila mereka memasuki di tempat kerja nanti, mereka tidak akan kekok apabila diminta menyerahkan tawaran jika mereka ingin menjalankan projek. Okay. Apa yang difahami, topik ini juga membincangkan idea perolehan yang merangkumi kedua-dua proses reka bentuk dan bina secara konvensional. Di samping itu, sifat matlamat projek serta matlamat organisasi pelanggan diperiksa dengan teliti untuk menentukan strategi yang terbaik bagi pelanggan. Reka bentuk dan kaedah perolehan untuk kontrak pembinaan adalah dinasihatkan. Sekian, itu saja daripada saya untuk pembentangan portfolio. Sekian, terima kasih.